Para pemerhati hartanah Singapura mengatakan perubahan kepada skim-skim geran perumahan boleh menjadi satu cara untuk memastikan flat awam boleh dimampui semua golongan. Ini lebih-lebih lagi untuk mereka yang mahu memiliki rumah pertama. Pemerintah menurut mereka perlu mencari jalan mengimbangi permintaan bagi estet matang dan bukan matang agar harganya dapat disederhanakan. Pada masa depan, tapak-tapak tanah kosong seperti ini akan semakin berkurangan untuk dibina estet baru. Sebaliknya, lebih banyak flat-flat baru dibina di estet-estet sedia ada. Demikian menurut PM Lee dalam amanat Hari Kebangsaan beliau kemarin. Namun demikian, beliau memberi jaminan harga flat-flat sedemikian akan dapat dimampui semua golongan. Butirannya akan digongsi pada rapat Hari Kebangsaan pada 20 Ogos nanti. Para pemerhati hartanah mengatakan ini mungkin bermaksud bahawa geran perumahan akan disemak semula. One of the very easy tool that the government can use to give more subsidies to adjust the eligibility criteria and also perhaps even the grant amount, which I believe they have done so before in the past. Buat masa ini, keluarga yang membeli flat buat kali pertama mungkin layak mendapat geran perumahan CPF yang dipertingkatkan sehingga $80,000. Kaedah lain mungkin termasuk menyimak semula had pendapatan $14,000 yang ditetapkan untuk flat bina ikut tempahan BTO. Selain itu, para penganalisis percaya ada keperluan untuk mengimbangi permintaan dengan menjadikan setiap estet sebuah estet yang bagus. Setakat ini, projek BTO di estet-estet matang berharga lebih tinggi kerana persepsi bahawa ia ada kemudahan lebih baik dan mudah diakses. Namun, flat di estet bukan matang seperti Sengkang juga tinggi harganya di pasaran jualan semula. Oleh itu, para penganalisis berpendapat sudah tiba masanya untuk menyimak klasifikasi estet matang dan bukan matang. The long-term objective the government has is to make every HDB town and every HDB flat a good home, right? And that means that if you find places in Singapore which are currently not so desirable for one reason or another, maybe lack of amenities, maybe lack of transport connectivity, I think the government's objective will be to try to address those issues. Misalnya, sudah ada rancangan untuk membina daerah pusat perniagaan kedua di kawasan barat di daerah Tasik Jurong. Para penganalisis juga merujuk kepada penempatan semula sekolah rendah ACS ke estet tengah sebagai satu cara untuk meningkatkan permintaan bagi flat-flat di kawasan baru. Tokohkan sekali sahaja bagi tabung simpanan pekerja CPF dan caruman tambahan dari majikan. Inilah antara saranan pakar ekonomi bagi membantu memastikan pekerja Singapura dalam lingkungan usia 50-an dan 60-an tahun mempunyai cukup wang CPF untuk persaraan. 33% pencarum CPF yang mencecah usia 55 tahun didapati sukar memenuhi jumlah persaraan asas CPF. Ia memberi bayaran bulanan bagi menampung perbelanjaan asas kehidupan bermula usia 65 tahun. Ini satu trend membimbangkan. Puncanya menurut pakar ekonomi adalah caruman tidak menentu kepada CPF. Maybe they spent a few years out or maybe even a decade or more out of the labour force, perhaps because they're stay-at-home parents or they're caregiving to the elderly and so on. Or perhaps they're doing non-CPF work like self-employment. Para penganalisis berkata bantuan tambahan boleh dihulurkan dalam bentuk tokokan wang tunai sekali sahaja. Namun, kata mereka, ini hanyalah satu langkah sementara. Cara lebih baik membantu golongan pekerja itu adalah memberi insentif kepada majikan supaya meningkatkan caruman CPF. Employers, we can make a scheme such that perhaps on a voluntary basis, companies, organizations can take on a higher contribution rate. We can give incentives such as, say, tax deduction, or even on a more radical basis, a government matching, a third source for some of this contribution. So it's more than just employee-employer. At the same time, of course, we need a proper review.
Menurut mereka lagi, ini bermakna membuat imbangan yang halus, iaitu memastikan ia bukan beban keuangan terhadap perniagaan dan memenuhi keperluan pekerjaan. Namun demikian, pakar-pakar ekonomi menekankan bahawa para pekerja masih memikul tanggungjawab individu untuk memastikan mereka mempunyai simpanan CPF mencukupi bagi persaraan. PM Lee berkata lebih banyak butiran akan dikongsikan semasa Rapat Umum Hari Kebangsaan pada 20 Ogos nanti. Dalam bidaan terkini, Sijil Hak Memiliki Kenderaan atau COE premium untuk kategori terbuka dan kereta besar sekali lagi mencatat rekod baru. Ini walaupun pemerintah mengambil langkah untuk mengawal pasaran kenderaan. Dalam bidaan pertama Ogos, premium bagi semua kategori meningkat. Harga COE bagi kereta besar melonjak kepada hampir $127,000 iaitu lonjakan 7,5% berbanding harga $118,000 dalam bidaan lalu. COE kategori terbuka pula naik lebih 3% kepada lebih $126,000. COE motosikal pula naik $1,000 kepada sekitar $11,500. Menteri Luar China Wang Yi kini berada di Singapura sehingga esok bagi lawatan 2 hari. Singapura menjadi persinggahan pertama rangka lawatan beliau ke Asia Tenggara bagi mengukuhkan hubungan di rantau ini. Beliau seterusnya akan melawat Malaysia dan Kemboja. Kementerian Ehwal Luar MFA menyatakan Encik Wang akan menghadiri jamuan malam yang dihoskan rakan sejawatannya Dr. Vivian Balakrishnan. Beliau juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong semasa berada di sini.